Okay, so ini adalah pasal daya memusat. Okay, dalam chapter 3, cabaran yang selalu cikgu dengar daripada pelajar adalah tak tahu nak pakai formula mana. Maksudnya tak tahu yang mana satu. Okay, biasanya kalau soalan tu cakap objek tu sedang berpusing dalam satu bulatan, kita akan pakai daya memusat. Bila objek sedang berpusing dalam satu bulatan, kita pakai daya memusat. Okey, cuba tengok dekat sini, kita ada satu bola. Okey, bola ni diikat pada tali. Bola ni warna merah ni lah, dia diikat pada tali. Okey, lepas tu hujung tali tu kita pegang. Lepas tu kita pusingkan bola ni. Maksudnya kita gerakkan dia lah. Jadi bola ni akan bergerak macam mana? Maksudnya macam mana bentuk gerakan bola ini? Apabila kita gerakkan tali ni, apa akan jadi pada gerakan bola tersebut? Macam mana bentuk dia bergerak? Okay, yes. So dia akan bergerak dalam bentuk, betul, dia akan bergerak dalam bentuk bulatan. Bayangkan korang ada tali, lepas tu hujung tali tu ikat bola ke apa benda kan. Lepas tu kita pusingkan tali tu, bola tu akan bergerak dalam bentuk bulatan lah. Itulah bendanya. Okay, so sekarang ni, tali ni yang menyebabkan bola boleh bergerak dalam bentuk bulatan. Okay, cikgu nak tanya, kalau tali putus apa jadi? Apa jadi kalau tali tu putus? Adakah bola akan bergerak dalam satu bulatan? Kalau tali tu putus, adakah dia akan bergerak dalam satu bulatan lagi bola tersebut? Okay, tidaklah kan logik. So kalau tali tu tiba-tiba terputus, yes, dia tidak lagi akan bergerak dalam satu bulatan. So dia akan keluarlah, dia akan bergerak straight macam ni. Okay, dari sini kita tahu bahawa sebenarnya dia boleh bergerak dalam bulatan ni sebab ada tali. Okay, sekali lagi, sekarang kita tahu kalau dia boleh bergerak dalam bulatan ni, kenapa? Sebab ada tali ni. Tali ni yang membenarkan dia bergerak dalam satu bulatan. Okay, so tali ni ada daya memusat. Okay, daya memusat atau centripetal force adalah force ataupun daya yang menyebabkan objek bergerak dalam satu bulatan. Okay, maksudnya sebenarnya dia nak gerak straight. Sebenarnya dia nak gerak straight je. Tapi sebab ada tali ni, dia terpaksa berpusing dalam satu bulatan. Okay, so apa yang tali ni ada? Tali ni ada daya memusat. Jadi daya memusat ataupun centripetal force adalah daya yang menyebabkan objek bergerak dalam satu bulatan. Okay, so itu adalah maksud centripetal force lah. Kiranya sebab ada dia lah objek boleh bergerak dalam satu bulatan. Sebab tu kalau tali tu putus, dia dah tak jadi satu bulatan dah. Dia dah keluar dengan straight. Okay, so sekarang selain daripada daya memusat, dia ada nama lain. Okay, dia ada nama lain. Selain daripada daya memusat, dia boleh guna perkataan tegangan tali ataupun tension of string. Selain daripada daya memusat, dia boleh guna nama lain ataupun perkataan lain iaitu tegangan tali. Okey, contoh, katakanlah cikgu cakap daya memusat adalah 5 Newton. Berapa tegangan tali? Kalau centripetal force dia 5 Newton, berapa tension of the string? Very good. So, sebab daya memusat dan tegangan tali adalah benda yang sama. So, kalau daya memusat 5 Newton, tegangan tali pun 5 Newton juga. Okay. So, apa yang kita dah belajar kat sini adalah nombor 1. Apa itu daya memusat? Okay, daya memusat adalah daya yang membenarkan objek bergerak dalam satu bulatan. Okay. Yang kedua, cikgu nak bagi tahu arah dia adalah ke tengah. Okay, maksudnya macam ni. Tali ni dia macam tak bagi objek tu keluar. So dia akan sentiasa tarik objek tu berpusing dalam satu bulatan kan. Arah daya adalah ke tengah bulatan. Arah daya adalah ke tengah bulatan. Okay, so sekarang ini adalah formula dia. Formula dia adalah F sama dengan M darab V kuasa 2 bahagi dengan R. Formula dia adalah F sama dengan M darab V kuasa 2 bahagi dengan R. Okey, di mana F adalah daya dia, M adalah jisim, V adalah laju dia tadi.
Okey, jangan lupa kuasa 2 dan bahagi dengan R. R adalah radius circle. Okey, atau jarak daripada pusat ke pusat. Okey, sekarang cikgu tunjuk, katakanlah contoh, cikgu bagi situasi lain. Okey, sekarang tali dan juga bola. Okey, kalau cikgu bagi contoh ni bumi. Okey, ni bumi, lepas tu kita ada satelit. Okey, tak naklah sebab banyak pula nombor dia. Kejap, sabar, sorry. Okey, katakanlah benda ni, objek ni dia berpusing mengelilingi planet ni. Okey, ni adalah X, ni adalah Y. Y ni berpusing mengelilingi X. Katakanlah jarak ini cikgu letak 5 meter. Jarak ni cikgu letak sebanyak 7 meter. Soalan cikgu adalah berapa nilai R? Berapa nilai R? Jarak antara pusat sampailah ke surface ni adalah 5 meter. Daripada surface ni sampailah ke Y adalah 7 meter. Jadi berapa nilai R dalam formula F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R? Okay, so ingat dia sentiasa ke pusat. Okay, sentiasa ke pusat bulatan. So jawapan dia dekat sini R kita adalah 12 meter. Okay, bukan 7 tau. R kita adalah 12 meter sebab daripada pusat sampai ke surface. Lepas tu daripada surface sampailah yang ke satu lagi. So formula dia adalah F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Okay, katakanlah cikgu cakap ni 10 kg, ini 2 kg. Berapa M? Berapa M? Ada 3 option yang korang boleh jawab kat sini. 10 kg, 2 kg, 12 kg. Nah, Cer jawab. Tak tahu teka antara 3 tu je jawapan dia. Okay. So, cikgu nak bagi tahu ni. Okay. M ni adalah objek yang sedang berpusing tu. Okay. M ni adalah M, objek yang sedang berpusing. Jadi, cikgu ulang lagi soalan. Berapa M kita? Okay. So ingat M tu adalah M yang sedang berpusing. Jadi kita tahu bahawa Y ni sebenarnya yang berpusing mengelilingi X. Jadi yang berpusing adalah 2 kg. So 2 kg ni adalah M kita. Okay, so formula kita adalah F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. M kita adalah 2 kg sebab dia yang berpusing mengelilingi bulatan. Okay. Sekarang ni kita patah balik dekat sini. So dari sini kita tahu formula dia adalah F sama dengan mv squared bahagi dengan R. Okey, siapa ada soalan berkenaan dengan mv squared bahagi dengan R ni? Siapa ada benda nak tanya? M tu merujuk kepada objek yang sedang bergerak. Maksudnya objek yang sedang berpusing tu. Okey, dalam kes ni contoh dia. Okey, dalam kes ni contoh dia adalah bola yang sedang berpusing kan. Jadi M bola ni lah M kita dalam formula. Okey, R tu macam mana? R tu adalah jarak dia macam ni. Bila benda tu berpusing, contoh kalau cikgu lukis kat tempat lain. Okey, jap. Okey, contohlah katakanlah ini bumi. Okey, ni bumi. Lepas tu ni satelit. Okey, satelit berpusing mengelilingi bumi dalam satu bulatan. Ya Allah, bulatannya pun. Okey, satelit ni berpusing mengelilingi bumi dalam satu bulatan. Okey, jadi sekarang ni R kita adalah daripada tengah bulatan ini. Nampak tak bulatan ni tengah dia kat sini sampailah ke objek tu. Ini adalah R. Okey, walaupun technically R kecil lah kiranya dalam formula. R kecil. Okey, jarak antara objek sampailah ke pusat bulatan.
Okay, so formula kita adalah F sama dengan MV squared bahagi dengan R. So, 1 sampai 5, 1 tak faham, 5 faham. Korang kat mana sekarang? 1 sampai 5, kat mana kita? Kalau ada soalan, boleh tolong tanya ya. Pastikan semua benda kat dalam ni, pastikan unit dia, unit SI maksudnya M tu kg, V tu ms negatif 2, R tu meter. Okey, soalan tambahan. Cikgu tak cakap tadi tapi cikgu nak tanya sekarang. F ni, apa unit dia? Unit. Bukannya maksud, unit dia apa? Okay, very good. So ingat F ni adalah daya tau. F ni adalah force. Tak kisahlah dia daya apa sekalipun, daya adalah Newton. Sebab tu hari tu korang belajar daya graviti, Newton. Daya, Newton. Daya memusat, Newton. Okay, apa-apa sahaja asalkan nama dia daya dan korang calculate menggunakan SI unit, dia akan jadi Newton juga. Okay, so ini adalah formula dia. Jadi jom try apply kat dalam soalan. Nah, cuba. Tak cuba confirm salah. Bersama unit tak ada unit salah. Okay, Intan check balik. Mesti ada yang salah unit dalam calculation. Hana betul, Afiq betul, Salman betul. Verina, check balik mesti tak kuasa 2 V tu. Cikgu rasa lah. Afrina betul. Nelly betul. Damian betul. Atira betul. Okay, Karina dah betul. Cuba, tak cuba salah. Jasmine betul. Okay, Aru check balik. Cikgu rasa tak tukar satu benda dekat dalam question tu. Okay, Lim betul. Maria betul. Okay, Aru dah betul. Alright, jom. Kita tengok dekat sini So, katakanlah, okay, sekarang ni memang kita tahu formula kita adalah F sama dengan MV squared bahagi dengan 2. Mana kita tahu? Sebab cikgu cakap tadi, kita baru je belajar formula tu kan. Tapi kalau dalam exam tak tahu. Okay, first kali adalah dia bagi kita M. M adalah 130 dalam formula. Betul ke salah? Betul ke salah nilai dia 130 dalam formula? Betul atau salah anak-anak? Okay. Salah kerana dia dalam gram. So kita kena tukar kepada kg. Jadi 0.13 kg. Okay, lepas tu dia dah bagi V adalah 3. Lepas tu R adalah 1.5. Tiba-tiba soalan minta tension of the string, ketegangan tali. Kita tahu tegangan, okay, kalau yang form 5 tahu kalau tegangan mesti formula dia adalah N. So maksudnya dia adalah sejenis daya. Maksudnya soalan nak cari F. So nampak tak? Kita dah ada M, V dengan R, tiba-tiba nak cari F. So
Itu je lah formula yang ada. So kalau tak tahu nak pakai formula apa, keluarkan dulu semua information. Dah keluar, mesti ada idea nak pakai formula apa. So anyway, 0.13 darab, jangan lupa 3 kuasa 2 bahagi dengan 1.5, korang akan dapat 0.78 Newton. Okay, so untuk soalan ni 1 sampai 7 kat mana kita? 1 tak faham, 7 faham, kat mana kita? Okay, siapa yang ada soalan boleh terus tanya ya. Alright. So, sekarang cikgu proceed dulu next question. Jom kita tengok yang ni pula. Okay. Cuba. Afiq betul. Hana, unitnya apa? Salman, unit apa? Kejap, sabar. Salman. Okay, sabar-sabar. Cikgu yang salah orang sebenarnya. Sorry, Afiq, awak unit. Hana betul, Salman betul, Jasmine betul, Atira betul. Lalita, Nizam, Sweeta betul. Damian, check balik. Kairina betul. Okay, straight A betul. Nama. Intan betul. Nelly tengok balik. Okay, Lim. Okay, Maria betul. Afrina, tekan kalkulator elok sikit. Irfan, tekan kalkulator elok sikit. Afiq betul. Amanda betul. Aru betul. Yang lain-lain tak nak cuba? Cikgu tulis kat sini formula just in case. Ya Haikal, benar. Itu jawapannya. Okay, Rauf, unit tak ada salah Nombor betul dah. Olivia, soalan minta kira panjang tali. Salah tengok ni. Okay, so sekarang tengok apa yang ada Dia kata atlet melontar bla 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 dengan jisim M. M sama dengan 7.2 kg. Tak payah tukar sebab dia dah cakap. Okay, lepas tu V adalah 20. Lepas tu kita dah ada F sama dengan 1600. Tiba-tiba soalan kata panjang tali. Maksudnya R lah. Jadi sama juga macam tadi. M, V, F. Lepas tu tiba-tiba cari R. So formula yang ada semua benda ni adalah yang ni. Jadi 1600 sama dengan 7.2 darab dengan 20 kuasa 2 bahagi dengan R. Okay. So ni dah tinggal matematik je lah. Okay. Jalan singkat tukar tempat. So R adalah 7.2 darab 20 kuasa 2 bahagi dengan 1600. Yang tak dapat tadi tu cubalah tekan kalkulator. Naili tekan kalkulator elok-elok sikit. Okay, Irfan, very good. Macam tu lah. Jangan terbalik-terbalik. Okay, Damian betul. So, kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat 1.8 meter. Begitulah cerita dia. Okay, untuk soalan ni 1 sampai 9 kat mana kita? Senang soalan ni. Bagus. So 1 sampai 9 kat mana kita? Wah, banyak nombornya tu. Humble sikit. Okay, so anyway, cikgu padam sekejap. Situasi baru. Okay. Nah, tengok sini. Survey sikit. Siapa yang pernah buat benda ni kat sekolah? Waktu ada kat sekolah dulu. Siapa yang pernah buat benda ni dekat sekolah?
Siapa pernah, siapa tak pernah? Cuba bagi tahu sikit. Wah, pernah. Bagusnya. Okay, ada yang tak sempat. Okay, tak pernah, tak pernah. Banyak yang tak pernah je. Okay. Tak apa. Tak apalah. Tak pernah tak apa. Kita tengok supaya boleh bayang Tengok bentuk tu betul-betul macam cikgu tunjuk. Dalam kehidupan sebenar, gitu. Rupa dia gini. Maksudnya ini cara dia gunakan alat ini. Ini adalah cara dia guna alat ini. Tengok So kita ada semua benda tu, dia akan pegang dekat macam straw tu. Dalam straw tu ada tali tau. Dalam straw tu ada tali. So nampak tak kat sini? Okay, dia akan pusingkan tali tu. Itulah berpusing lah tu. Nampak? Dia berpusing, daya memusat lah tu. Okay, so ini adalah setupnya. Sekali lagi, just in case terlepas. Okay, point dia adalah awak ada tali. Okay, nampak? Sekarang kita pusingkan dia. Okay, kalau nanti nak tengok sendiri, pergilah Google Centripetal Force Kit Set. Okay, ataupun set kit daya memusat. Okay, so sekarang isu dia satu benda. Formula semua sama, tapi ada satu tambahan. Katakanlah cikgu cakap ni 1 kg. Katakanlah cikgu cakap ni 2 kg. Dah problem. Kenapa? Sebab ini pun mass, jisim. Ini pun mass, jisim. Tapi kat sini ada 1 je M. Okay, so nampak tak kat sini 1 kg. Jisim lah, kita tahu. 2 kg, jisim juga. Okay, so dah jadi problem. So sebenarnya, okay, cikgu nak bagi tahu. F ni apa tadi? F ni apa? Sebelum ni awal-awal kita belajar apa itu F. Okay, very good. So F ni adalah daya memusat dan ada 2 benda kan kita belajar tadi. Daya memusat, centripetal force lah, dan satu lagi adalah tension of the spring. Okay, daya memusat dengan tension of spring. Sekarang cikgu nak bagi satu lagi. Dia adalah berat pemberat. Banyak nama dia. Weight of slotted weight. Okay, maksudnya ni pemberat kan? Dia punya berat adalah F. Okay, ini adalah pemberat berslot. So dia punya berat, dia punya weight adalah nilai F. Okay, jadi sekarang nak tanya, ini 1 kg. So 1 kg ni adalah kita punya M. Tapi dalam soalan ni, dalam gambar ni, berapa nombor cikgu nak letak sebagai F? Berapa nombor cikgu nak letak sebagai F? Trick question. Berapa nombor cikgu nak letak sebagai F? Okay, Aru betul. Setakat ni seorang je betul. Okay, Hana betul. Okay, Intan betul. Okay, ramai yang cakap kena letak 2 kat sini. Okay, korang sekali lagi tengok kat sini. F ni berat kepada pemberat. Okay, sekarang nilai dia 2 kg. Nilai dia 2 kg. Kg ni unit untuk apa korang? Kg adalah unit untuk apa sebenarnya? Afrina, ya ke tu? Kan dah insaf. Okay, kg adalah unit untuk mass. Okay, untuk jisim. Bukan untuk berat. Apa unit berat? What is the unit for weight? Berat adalah Newton. So, kita kena tukar daripada 2 kg ni kepada Newton. Jadi kita gunalah formula berat. W sama dengan M darab G. Okay, W sama dengan M darab G. M adalah 2, G adalah 9.81. So bukan 2 sebenarnya. Dia adalah berapa? 19.62 Newton. Gitu. Okay, sekali lagi. Formula still sama. F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Tapi sebab dalam ni ada 2 M. Okay, ada 2 M. Jadi yang mana satu kita nak guna. So M ni adalah M benda yang berpusing. Sama macam tadi. Tapi F ni
Okay, F ni akan pakai yang bawah ni tapi tukar kepada Newton. Okay, yang mana standard? 10 Newton ke 9.81? Silibus baru 9.81. Okay, silibus baru 9.81. Kalau dalam exam jawab pakai 9.81. Alright, so Cikgu padam sekejap, testing sikit. Kalau cikgu cakap ini adalah 100 gram, ini adalah 500 gram. Berat sangat tapi tak apalah. Berapa nilai M dalam formula? What is the value of M yang cikgu nak masuk dalam formula? Berapa nilai M? Berapa nilai M yang cikgu nak letak dalam formula? Okay, so M adalah jisim kat atas ni tapi 0.1 sebab kg. Okay, berapa nilai F yang cikgu nak letak dalam formula? Afina, betul ke tu? Dia je kena panggil kan? Sorry, jap, cuba panggil nama orang lain pula. Okay, so nilai F adalah yang ini tapi tukar kepada berat, betul? Jangan lupa tukar kepada kg dulu. 0.5 darab 9.81 dapat 4.905 Newton. Okay, so itulah dia. So kiranya macam ni lah, formula dari tadi sama je. Cuma dalam ni dia upgrade sikit. Okay, dia bagi dua benda baru iaitu M dengan F. Alright, setakat ni siapa nak tanya soalan? Okay, so pasal perbezaan F dengan M 1 sampai 7 kat mana kita? Perbezaan antara F dan M 1 sampai 7 kat mana kita? Bab 3 ada banyak formula ke? Sangat banyak. Nanti lepas kelas cikgu send dalam grup senarai formula untuk gravitation. Hampir lengkap lah. Hampir, tak cakap lengkap, hampir. Alright, so cikgu padam sekejap. Maths ni kita tengok yang seterusnya. Soalan lah sebenarnya. Nah, ni dia. Okay, semua orang bertenang. Okay, kejap, sabar, nak tanya dulu. Sebelum korang start jawab, cikgu nak tanya satu soalan. Dia tanya, what is the mass of rubber stopper? Berapakah jisim penyumbat getah? Formula adalah F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Soalan dia nak M ke nak F? Okay, soalan dia adalah M. Kenapa? Sekejap, cikgu tunjuk kat sebelah ni. Cuba korang tengok. Nampak tak yang bergerak adalah penyumbat getah. Rubber stopper adalah yang bergerak. Jadi dia ni yang M. Okay, bila dia sebut slotted weight atau pemberat berslot, barulah F. Okay, dalam kes ni ini adalah M kita. Okay, sorry. Silakan sambung. Okay, so soalan nak cari M tau.
Okay, maths ni cikgu kira juga. Tak ingat dah jawapan dia. Okay, Hana betul. Swita, soalan minta jisim tau, dia minta maths. Okay, Salman betul, Lim betul. Afrina, jangan lupa tukar gram kepada kg dulu. Jadi cikgu nak panggil apa kalau nama, okay, straight A, check balik. Okay, Irfan betul. Okay, Swita check balik, Amanda betul. Khairina betul. Aru check balik. Jasmine betul, tapi jangan lupa unit, tak ada unit salah ya. Nizam tak nak cuba. Afiq betul. Atira betul. Okay, Nizam betul. Intan betul. Okay, so satu-satu jom kita tengok. Alright, kita nak cari M. So M kita tak tahulah. V dah jelas kat sini. V adalah 3. R adalah 0.8. Unit pun semua dah cantik. Okay, F adalah dalam kes ni berat, pemberat. Weight of the slotted weight. Tapi 100 gram ni jisim. So 100 gram tukar kepada kg dulu. 100 gram tukar kepada kg dapat berapa? 100 gram change to kg dapat berapa? 0.1 kg kan? Ini baru M. Ini baru M dia. Tapi kita nak, sebab ingat ni F. So F adalah 0.981 Newton. Kenapa? Sebab nak dapatkan F, kita guna formula berat. Sebab kita nak tukar kg kepada Newton. So 0.1 darab 9.81. Dapatlah 0.981. So dari sini F adalah 0.981 sama dengan M 3 kuasa 2 bahagi dengan 0.8. Bawa ni atas darab. So M adalah 0.8 darab 0.981 bahagi dengan 3 kuasa 2. Final answer 0.0872 gram. Kg. Banyak cerita dia. Tapi macam itulah formula dia. Okay, yang tak jawab, siapa yang tak dapat? Soalan ni, siapa yang dapat, siapa yang tak dapat? Survey. Siapa dapat, siapa yang tak dapat? Jangan takut, biar salah sekarang, jangan salah selama-lamanya. Okay, siapa yang tak dapat, cuba screenshot, lepas tu nanti try balik. Jawapan akhir dia adalah yang 0.0 tu, 0.0872 tu. Okay, try screenshot, nanti try balik Okay, habis dekat situ pasal daya memusat. Next part, pecutan memusat. Okay. Setakat ni pasal daya memusat 1 sampai 10 kat mana kita? 1 tak faham, 10 faham, kita kat mana? Kalau ada soalan, tanya saja sepanjang. Okay. Sekarang. Korang, amboi banyak sangat 10 dia tu. Okay, cikgu nak tanya satu soalan. Dalam chapter 2, korang ada belajar pasal daya. Ada satu formula daya. Apa formula daya yang korang belajar dalam chapter 2 form 4? What is the formula for force? Macam basic formula force. Apa yang korang belajar dulu waktu form 4 chapter 2? Apa formula dia? Apa formula dia? Okay. Bagus. Siapa yang masih ingat bagus, tak ingat pun tak apa. Sekarang ingat, cikgu bagi tahu. Yes, betul. F equals to MA. Pandai.
F equals to MB. Tadi kita baru je belajar F sama dengan MV kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, ini daya memusat. Tapi kedua-dua adalah daya. So, tengok kat sini, M kat luar. Cikgu keluarkan V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, soalan. Daripada atas, first step, jadi second ni, siapa tak faham? Daripada atas ni, jadi second step ni, siapa tak faham? Okay, so okay lah Okay, factorize. Factorize je, maksudnya awak bawa keluar M. Okay, maksudnya tengok kalau kita terbalikkan kan M darab dengan V squared dapat MV squared balik. So sekarang kita just keluarkan. So kalau kita keluarkan M, apa yang tinggal adalah V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, macam contoh AB sebenarnya adalah A darab dengan B kan. Sama dengan benda ni. M darab dengan V squared, kita boleh bawa M tu keluar. So jadilah M, buka kurungan V squared bahagi dengan R. Okay, kalau korang perasan kat sini, nampak tak? Ni MA. Ni M. Jadi dari sini kita tahu sebenarnya ini adalah A. Jadi kita dapat formula baru iaitu A sama dengan V squared divided by R. Dari sini, yes, kita dapat formula baru iaitu A sama dengan V squared bahagi dengan R. Mana kita tahu sebab kita compare. Okay, ni F. Okay, ni F lah daya. Ini M. Ini M juga, jisim. Dah tu kalau ni A, mestilah ini pun A juga. Okay, so dari sini kita dah dapat formula baru iaitu A sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, soalan cikgu nak tanya, dalam F sama dengan MA, A ni apa? Dalam F equals to MA, A ni apa? Yes, very good. A tu adalah pecutan ataupun acceleration kan? Samalah dengan dia ni. Dia ni pun pecutan juga, acceleration juga. Tapi sebab dia datang daripada formula force yang centripetal, so dia adalah centripetal acceleration ataupun pecutan juga, pecutan tapi memusat. Kalau yang tadi tu kita just pecutan je lah. Pecutan. Yes, pecutan je lah. Tapi dalam kes ni nama dia pecutan memusat. Okay, dia lain sikit. Tapi formula dia itulah dia. So anyway, dekat sini cikgu just nak tunjuk macam mana tiba-tiba boleh dapat formula ni. Okay. So, daripada F equals to MA, bergabung dengan MV kuasa 2 bahagi dengan R, dapatlah formula yang bawah sekali ni. So, 1 sampai 8. Korang kat mana pasal nak dapatkan formula ni? Semua benda dalam formula tu sama tau. Maksudnya V masih lagi linear speed. Okay, R masih lagi jarak. So dia tak ada beza apa-apa. Okay, kalau dah macam okay kat situ, cuba tengok soalan ni, cuba jawab. Sikit lagi, ini last part. Pecutan memusat. Okay, Swita check balik, Hana betul, Irfan check balik, Intan betul, Lim betul, Salman betul, Naili dah punca kuasa ke belum? Okay, Afiq betul, Lalita betul, tak ada unit mana.
Saidatul, dah square root ke? Dah punca kuasa? Jap, sabar. Saidatul check balik. Buat tak kuasa 2? Cikgu tak pasti kenapa salah. Okey, cikgu tak tahu nama awak apa. Tapi dot, betul. Tapi tak ada unit. Okey, Afrina betul. Amanda check balik. Jasmine, Maria, Khairina betul. Aru betul. Nizam, unit mana Nizam? Aru unit salah Soalan nak laju. Okey, bagus Nizam. Okey, Naili dah betul, Aru dah betul. Okey. So, korang katakanlah ni exam, lepas tu tak tahu nak pakai formula mana. Jangan risau, keluarkan information. Tolong praktis daripada sekarang. Jangan takut nak pakai formula mana. Okay. First kali tengok kat sini dia kata radius atau jejari. So kita dah tahu ini adalah R. 2.5. Lepas tu pecutan adalah 3. So A adalah 3. Soalan minta laju. Laju apa? V lah. So formula apa yang ada semua ni? A sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, awal tadi cikgu cakap, pelajar selalu cakap dia orang tak tahu nak pakai formula mana. Betul. Sebab formula banyak kan, cikgu faham. Tapi step 1 adalah keluarkan dulu information, baru nampak. Okay, kalau tak tulis tak tahu. Anyway, 3 sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan R, 2.5. So V adalah 3 darab 2.5, 7.5. Betul ke salah? Sudah ke belum? Betul ke salah ni? Belum selesai ya. Bukan sebab unit ke apa. Tengok kat sini. V kuasa 2, 7.5. Punca kuasa. Yes. Okay, so V adalah punca 7.5. So dapatlah berapa dah tadi? 2.74. MS negatif 1. Begitulah cerita dia. Okay, untuk soalan ni 1 sampai 9 kat mana kita? Untuk soalan ni 1 sampai 9 kat mana kita? Amboi, banyak sangat tu. Yang lain-lain tak jawab tu sebab 1 sampai 9 kat mana? Sebab 10 orang yang sama dari tadi. Yang lain-lain okey, dengar ke? Anyway, marilah kita teruskan. So sekarang, jom kita tengok dekat sini. Next question. Okay, ni update sikit Last question. Last question untuk kelas. Tengok dekat sini. Try bertenang. First step bertenang. Tengok semua unit dekat dalam tu. Okay, tengok semua unit kat dalam tu. Make sure korang pilih nombor yang betul, unit yang betul. Ini adalah bumi. Ini adalah satellite. Ini adalah 480 kilometer.
Ana betul. Irfan, ada sesuatu tu, kena check balik. Jangan lupa semua kena SI unit. Okay, Atira betul. Okay, Lim betul. Afina betul. Nizam kena check balik. Jasmine betul. Amanda betul. Okay, Maria kena check balik. Erina kena check balik. Soalan minta laju ya. Okay, cikgu bagi lagi 30 saat. Share jawapan dengan cikgu. Okay, Intan betul. Alright, so formula dia adalah A sama dengan B squared bahagi dengan R. Okay, right. Okay, A adalah 8.48. Kita nak cari V. Okay, R ni yang penting ni. Okay, sekarang ni R, adakah 480 km ni? Adakah kita guna 480 km sebagai dia punya R? Okay, kita tak boleh guna 480 sebagai R sebab ingat dia dari pusat. Okay, sebenarnya kalau nak ikut semua benda korang kira dekat dalam ni, R kecil ni semua daripada pusat. So, jejari bumi tambahlah. So, jejari bumi adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. Lepas tu kan, kita tambah dengan 480. Betul ke salah? Betul ke salah? Kita kena tahu betul atau salah. Kita kena perasan benda tu. Okey. Salah. Kenapa salah? Sebab tengok unit 480 ni kilometer. Nampak macam tak ada benda. Nampak macam simple. Tapi lain value dia. So 480 kosong. 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 Tukar kepada meter. Baru dapat. Okay, cikgu bagi peluang jap siapa-siapa kok nak try balik. Siapa yang tadi salah-salah tu kok nak try balik. Ni je working dia. Jangan lupa square root nanti dekat last. Okay, alright, yes. So jawapan dia adalah 7621. Okay, point lah, ada point-point kan. So 7621.5 ms negatif 1. Macam tu lah cerita dia. Okay, bertenang, slow-slow masukkan information. Okay, macam tu lah cerita dia. Okay, habis calculation. Untuk soalan ni 1 sampai 7 kat mana kita sekarang? 1 sampai 7, 1 tak faham, 7 faham. Kita kat mana?
Anything? Okay, so siapa yang masih tak dapat, screenshot lah. Nanti cuba balik Even yang dah dapat pun, boleh drama. Okay, even yang dapat pun, korang try balik nanti. Okay, try balik nanti. Sebab dia masalahnya tekan calculator ni kadang-kadang dia bergurau sikit. Okay, alright. So, calculation dah habis, last. Nak tunjuk something. So, sekarang kalau cikgu tanya, apakah faktor mempengaruhi daya memusat? Okay, tips apa-apa sahaja faktor, tengok balik formula dia. Ini daya memusat punya formula kan, centripetal force. So factors affecting dia, semua benda yang ada dalam ni. Apa-apa yang tak constant, itulah korang punya factors. Okay, tu tips. Tak adalah macam serabut ayam nak hafal macam factors, benda lain, tak ada. Okay, so factors based on formula. Okay, so kalau macam contoh A sama dengan V squared bahagi dengan R, apakah faktor mempengaruhi pecutan memusat? V dan R. Apakah faktor mempengaruhi F? M, V dan R. So daripada sini korang boleh dapat. Okay, kalau cikgu bagi situation, contoh katakanlah ada 2 satelit. Okay, so satelit ni 1000 kg, satelit ni adalah 2000 kg. Okay, kedua-dua mempunyai ketinggian yang sama dan mempunyai laju yang sama. Okay, V dia sama, R dia pun sama. Okay, soalan cikgu adalah katakanlah ni X ni Y. Soalan cikgu yang pertama, bandingkan daya memusat. Compare centripetal force untuk X dan Y. Compare the centripetal force untuk X dan Y. Cikgu ulang soalan. Okay, kita ada 2 yang duduk ketinggian dia sama, V dia sama. Hai Salman. Okay, so soalan cikgu adalah bandingkan daya memusat X dan Y. Bila bandingkan, dia mesti lebih besar, lebih kecil atau sama. So apa jawapan dekat sini? Bandingkan, compare centripetal force of X and Y. Okay. Jawapan dia adalah centripetal force of X adalah smaller than Y. Okay, F untuk Y lagi besar daripada F untuk X. F untuk Y lagi besar daripada F untuk X. Kenapa? Sebab M dia lagi besar. Nampak tak? Bila M bertambah, F bertambah. Okay, sekarang compare centripetal acceleration of Y dengan X. Compare centripetal acceleration of X and Y. Bandingkan pecutan memusat X dan Y. Tengok betul-betul ya. Husna, cek balik. Maria, cek balik. Irfan, tengok balik. Okay. Tengok acceleration, centripetal acceleration, factors dia 2 je. V dengan R. Factors affecting dia adalah V dengan R. Cuba tengok kat sini. V dia sama. R dia sama. Yang beza adalah M. Tapi dalam ni tak ada M. Nampak tak? M tak ada. Maksudnya walaupun seorang mass besar, seorang mass kecil, tapi dalam formula tak ada. Apa yang awak nak kira? M tu pun tak ada. Okay, jadi pecutan Y dan pecutan X adalah sama. So dia kena bertenang, tengok betul-betul. Okay, alright, tengok formula tu betul-betul sebab itulah faktor dia. Jadi bila dia minta bandingkan bagai-bagai, tengok balik. So jangan tertipu. Macam itulah cerita dia. So anyway, habislah sudah pasal daya memusat. Okay, daya memusat dan pecutan memusat. Siapa yang tak ada group, jemputlah masuk ke dalam group. Saja-saja. Okay. So terima kasih semua kerana join pada hari ini. Siapa yang join kelas Form 5, marilah kita jumpa lagi kejap lagi. Terima kasih.